Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya tahu panas hari ini, ramai yang berdebar-debar, tak kira penyokong Pakatan Harapan, tak kira penyokong Perikatan Nasional. Kita menunggu siapa dia Perdana Menteri yang ke-10. Dan kita tahu hari ini, apabila Yang di-Pertuan Agong menundakan sedikit, yang mana pukul 4.30 untuk menghadap. Dan akhirnya kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil untuk menghadap. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dipanggil menghadap. Yang menjadi muskil kepada kita semua, kepada penyokong Muhyiddin kepada Anwar atau Perikatan Harapan ataupun Perikatan Nasional kenapa tak sampai 5 minit, tiba-tiba kita lihat Muhyiddin keluar. Tan Sri Muhyiddin keluar, yang mana dia tidak berhenti pun dengan media. Dan kita tak tahu, tiba-tiba aja. Jadi, berbagai-bagai andaian telah pun dikeluarkan, berbagai-bagai statement yang dikeluarkan tentang apa yang berlaku ini. Tetapi pada pandangan saya melihat daripada satu sisi, yang mana kita tahu apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu dia mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia waktu langkah Sheraton tu, kita harus ingat apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat. Apabila dalam kekecohan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak naik ataupun nak mengumpul orang yang menyokong beliau, tiba-tiba sahaja kita dengar Tan Sri Muhyiddin Yassin dah cukup SD untuk melayakkan beliau menjadi Perdana Menteri. Waktu itu, siapa yang menjadi Yang di-Pertuan Agong? Adalah Yang di-Pertuan Agong yang ada hari ini. Kita kena ingat nih, jadi apabila dia membawa SD kepada Yang di-Pertuan Agong, maka kita rasa bahawa itu betul. Yang di-Pertuan Agong pun rasa itu betul. Ini yang berlaku. Kita harus lihat. Jadi, apabila dia kata dia dah cukup majoriti ini tadi, yang mana kita pun tak tahu SD mana yang dia bawa, akhirnya dia pun dilantiklah oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri. Dalam waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ini, tiba-tiba kita lihat seekor demi seekor ahli parlimen ni, yang kata-kata politik ni, melompat ke dalam parti yang memerintah waktu itu, bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana baru kita tahu bahawa sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membohongi Yang di-Pertuan Agong. Rupanya dia telah menghantar SD yang palsu pada saya kerana ahli parlimen yang melompat ini masih belum cukup untuk mereka membentuk parlimen waktu itu. Nampak tak? Betapa liciknya Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Setelah itu, kalau kata kenyataan saya ini bercanggah ataupun agak dikatakan sebagai pembohong, kita lihat sampai Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan kerana sudah pun hilang majoriti apabila orang-orang UMNO itu telah pun tarik sokongan. Dia tidak pernah membuat keabsahan di parlimen untuk mengesahkan dia bahawa dia cukup majoriti. Apa yang berlaku hari ini? Kali ini Tan Sri Muhyiddin Yassin dah pun kantoi. Kali ini dia pun datang ke istana dengan penasihat-penasihat 20% dia masa zaman P. Ramlee dulu. Banyak tu penasihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tu. Pak Lebay ada yang jadi penasihat dia, yang 10% punya geng ni dekat belakang dia. Dengan hasrat dia, yang mana kita dengar sebelum-sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun macam orang gila, dia sebut ahli parlimen boleh menyokong beliau kerana negara dan demokrasi. Kepala bapak dia ingat apa? RUU yang lompat parti itu dia nak letak kat mana? Jadi apa yang berlaku? Dia pun hari ini bawa lah SD dia. Kali ini kau kantoi ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia pun ditanya. Apabila ditanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun mungkin ditanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu, Anwar, kamu dah cukup? Mungkin macam itulah ya. Ini contoh. Anwar pun cakap, saya hanya ada majoriti ini. Tetapi kalau daripada UMNO ataupun daripada Barisan Nasional ataupun daripada parti-parti lain nak menyokong kami, kami buat macam ni lah. Ataupun kami perlukan gabungan yang lain untuk kita membuat satu gabungan yang tidak menipu rakyat. Yang mana kita nak gabungan yang seperti mana kita membantu Pakatan Harapan ataupun kerajaan Ismail Sabri yang lalu. Mungkin Anwar cakap macam tu. Sampai Tan Muhyiddin, kamu macam mana, Muhyiddin? Dia pun jawab, saya sudah cukup bilangan untuk
saya membentuk kerajaan. Ini SD dia. Kantoi lah hari ini. Yang Pertuan Agong pun baik kau keluar Muhyiddin. Kau hari itu pun, kau dulu pun waktu aku suruh kau jadi Perdana Menteri, kau telah pun mempermainkan aku. Kau kata kau cukup bilangan, lepas tu kau pun tak buat keabsahan dekat parlimen. Apalagi hari ini kita ada RUU anti lompat parti. Mana ahli parlimen yang menyokong kamu, bermaksud sudah pun boleh kita katakan mereka boleh kita buang daripada parti ataupun keluar, dan akhirnya boleh kita buat pilihan raya kecil. Jadi dia terkantoi dekat sini. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana 73 kursi kalau ditambah dengan UMNO dengan Barisan Nasional pun belum cukup dia nak membentuk kerajaan. Kalau dia bergabung pula dengan geng dia GRS, GPS, lepas tu ada beberapa kerat UMNO yang ingin dengan dia, pun tidak cukup lagi. Jadi dia duk cerita SD lah ni. Jadi pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni adalah dengan menggunakan SD. SD yang mana dulu dia pun pernah kantoi. Dia telah pun, kita tengok macam mana dia buat. Ini adalah satu hakikat yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pembohongan-pembohongan dengan tim-tim dia yang 10% dekat belakang dia ni. Ini geng-geng zaman Pelamli dulu. Yang habis semua dia jual ni. Inilah. Jadi kita lihat apa yang dia buat ini bukan menguntungkan kita. Tetapi kenapa mereka ini sama-sama bersekongkol? Kerana kita tahu banyak masalah. Kenapa GPS tak nak bersama dengan Pakatan Harapan? Kerana GPS parti yang menipu rakyat Sarawak. Rupa-rupanya apabila dia nak pinjam duit dengan pusat waktu PH tak nak bagi. Sebab dia ada hutang 1 trilion. 1 bilion. Kenapa tak nak bayar hutang 1 bilion ini? Kamu tidak beritahu dekat rakyat Sarawak bahawa kerajaan Sarawak ada hutang. Tetapi kamu cerita dengan kerajaan Sarawak, kita ada aset, kita ada di belakang 30 bilion. Nampak pembohongan? Geng-geng GPS ni bersekongkol. Jadi kalau PH memerintah, kantoilah mereka. Kalau dia nak bersama dengan PH, kantoilah GPS. Jadi hari ini, dia konon-konon yang nak jadi kingmaker, dia sanggup. Kita tengok pemimpin-pemimpin GPS. Ada Dayak di dalam. Bersekongkol dengan PAS, bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak tahulah meeting PBB dia hari ini, apakah mereka masih lagi nak mengekalkan diri mereka dalam keadaan serba salah ni, ataupun buat pusingan you menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika tidak, GPS pun dalam masalah. Kerana dia telah pun cuba untuk bergabung dengan PAS yang ada dalam dalam Perikatan Nasional ni. Nah ini sekarang ni, mereka cuba nak membawa UMNO, yang mana pimpinan UMNO juga tidak nak dengan bersatu ni. Saya nak beritahu kepada pimpinan yang ada di luar sana, terutamanya UMNO ya, orang-orang UMNO ya. Parti yang bernama Pakatan Harapan, Presiden Parti PKR ataupun pengurusi Pakatan Harapan tidak pernah nak pun UMNO itu dibubarkan. Orang yang nak membubarkan UMNO, kamu orang kena tahu ya, adalah tu Tan Sri Muhyiddin Yassin tu. Dulu atuk tu. Tan Sri Muhyiddin Yassin bercita-cita nak hapuskan UMNO tu. Ini bukan saya menghasut. Ini adalah satu kenyataan yang kita tahu hari ini. Yang kamu orang dah lupa. Sibuk nak cari Perdana Menteri. Kamu orang sibuk dengan cara pemikiran yang telah ditanamkan untuk mereka menang pilihan raya ni. Yang mana dia mainkan isu perkoman, mainkan isu DAP. Tapi kamu tak tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau dia dapat memerintah lagi, maka UMNO akan pupus. Jangan salahkan PH. Ini adalah kerana kerusi kamu dicuri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perikatan Nasional. Kerusi UMNO dicuri oleh Perikatan Nasional yang ada di dalamnya Parti Bersatu dan PAS. Jadi, tanya dada, tanya selera, apapun kamu tanyalah. Tetapi hakikatnya kamu kena fikir, UMNO kalau bergabung dengan parti yang bernama PN ini, masa depan kamu semakin hancur. Maka Barisan Nasional akan luput. Tak percaya cakap saya? Kita tengok. Kerana gabungan kamulah Perikatan Nasional akhirnya mendapat banyak kerusi. Akhirnya Barisan Nasional dapat apa? Tak dapat apa. Jangan ingat kamu dapat jadi Perdana Menteri, kamu boleh memenangi kerusi.
tewas kan. So itu saja pencerahan saya. Harap kita di luar sana paham. Sekian, terima kasih.